Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi untuk kali ini bertemu lagi kita untuk slot PDP Art Sains tahun 5 ya. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama kita bacakan doa. Sebelum kita mula belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kalau awak masih ingat, pada minggu lepas kita belajar tentang sistem rangka kan. Kita belajar tentang sistem rangka, tulang, sendi, apa semua. Jadi untuk minggu ni kita teruskan lagi dengan masih lagi di unit 2. Kita akan belajar sistem peredaran darah. Okey, sistem peredaran darah. Cuba awak tengok ni. Ni gambar ni, sistem peredaran darah. Ada dua gambar ni. Gambar jantung, gambar salur darah. Okey, ada yang dia warnakan dengan warna biru, warna merah. Nanti semua kita akan belajar deh. Darah. Okey. Jadi apa yang kita akan belajar dalam tajuk ni, yang pertama sekali kita akan tengok, awak boleh buka buku teks ya. Buku teks tu berkaitan dengan unit 2 lah, sistem peredaran darah tu. Yang pertama kita akan tengok, okey, apa itu sistem peredaran darah? Maksud dia ke apa? Okey. Yang pertama sekali, tubuh kita ni Tuhan buat ada sistem peredaran darah. Fungsi utama sistem peredaran darah ialah untuk mengangkut pelbagai bahan dalam badan kita lah. Darah ni gerak daripada ujung tangan, ujung kaki, gerak dia mengalir seluruh tubuh dia. Mengalir di dalam tubuh kita, dia bawa pelbagai jenis bahan. Jadi poin pertama sekali yang awak perlu tahu, yang kita akan bincang hari ini, ialah 4 komponen sistem peredaran darah manusia. Okey, iaitu yang pertama sekali, yang paling penting sekali ialah yang pertama sekali jantung. Ini jantung. Jantung duduk di dada kita, bahagian dada bahagian kiri atas. Okey, lepas tu kita ada paru, salur darah, dan last sekali darah itu sendiri. Okey, jadi setiap komponen, setiap organ yang ada dalam sistem peredaran darah ni, dia ada fungsi masing-masing lah. Okey, yang pertama sekali jantung. Apa fungsi jantung? Jantung, fungsi utama jantung ialah untuk mengepam darah ke seluruh badan dan ke paru-paru. Dua tempat jantung kita pam. Jantung kita ni umpama saiznya sebesar genggaman tangan ni, lebih kurang ni. Jantung duduk di sebelah kiri dada kita. Fungsinya untuk mengepam darah pergi ke paru-paru untuk ambil oksigen. Lepas tu masuk ke jantung balik, lepas tu pergi ke seluruh badan. Jadi dalam bahasa yang mudah, mengepam darah. Yalah, senang. Okey. Yang kedua, komponen kedua, paru-paru. Paru-paru ialah tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Dan yang ketiga, salur darah. Seluruh tubuh kita ni, daripada hujung kepala hingga ke hujung kaki, ada salur darah. Okey, berwarna biru dan berwarna merah deh. Dia label sebenarnya warna merah belakang. Saja untuk mudah kita belajar, dia label lah. Nanti kita akan tengok apa dia label, dia color warna biru dengan warna merah deh. Dan komponen yang keempat ialah darah. Darah mengalir di dalam salur darah tadi. Fungsi darah ini ialah apa? Mengangkut oksigen, mengangkut nutrien. Nutrien tu makanan lah. Zat makanan yang kita makan tu. Air, bahan kumuh di dalam badan kita. Jadi, cuba tengok ni nota guru ni. Untuk memudahkan kita belajar, darah yang mengandungi lebih oksigen diwarnakan dengan warna merah. Darah banyak oksigen, dia buat di color warna merah ni, salur darah warna merah. Okey, darah yang mengandungi lebih karbon dioksida diwarnakan dengan warna biru. Itu tujuanlah untuk senang kita beza lepas ni. Okey. Ini 4 komponen sistem, 4 komponen organ yang ada dalam sistem peredaran darah. Okey, kita tengok organ pertama, jantung. Seperti mana yang saya sebut tadi, jantung kerja dia apa tadi?
pam darah. Okey. Mengepam darah ke paru dan ke seluruh bahagian tubuh. Okey. Jantung dibahagikan kepada dua bahagian. Jantung bahagian kanan dan jantung bahagian kiri. Cuba tengok. Bahagian kanan ni dia color warna biru, dia warna dengan warna biru. Bahagian kiri diwarnakan dengan warna merah. Apa maksud dia merah dengan biru tadi? Yang warna merah maksudnya darah dalam kawasan jantung bahagian kiri ni mengandungi darah yang mempunyai banyak kandungan oksigen. Okey, kalau yang berwarna biru ni bahagian kanan ni mengandungi darah yang mengandungi lebih banyak kandungan karbon dioksida. Okey, jantung kita. Okey, jantung kita ni 1 minit dia berdegup sebanyak 72 kali seminit. Bagi orang sihat lah, orang normal, orang dewasa yang normal. Okey, kalau kita berlari, kita exercise, dia kurang laju je ni. Contohnya kita nak tahu jantung kita berdegup dia punya bilangan degupan jantung seminit tu banyak cara boleh. Kita boleh guna stetoskop ke doktor dekat kan. Pakai lengah tok sini dengar. Ataupun kita cek nadi kita di tangan ada denyut dia, ataupun di tekak ni ada banyak titik-titik nadi seluruh tubuh ni, kita boleh samalah, sekali jantung kita denyut, nadi kita pun denyut juga. Okey. Ini gambar jantung betul ni. Jantung manusia deh. Okey. Jadi kita tengok organ yang kedua pula. Okey. Organ yang kedua, peparu. Okey. Jom kenali peparu. Okey. Peparu kita juga duduk di dalam sangkar rusuk di dalam tulang dada kita. Okey. Peparu, apa fungsi peparu? Peparu ialah tempat berlakunya pertukaran gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Semasa kita bernafas lah peparu ni. Bila kita tarik nafas, paru-paru kita akan mengembang. Bila kita hembus, dia akan mengecut. Masa dia mengembang tu, semua udara ni akan masuk. Apa saja ada dalam udara ni, ada habuk ke, ada air ke, ada pelbagai jenis gas ke, gas oksigen ke, karbon dioksida ke, semua sekali masuk. Okey, tetapi bila sampai di paru-paru, hanya gas oksigen sahaja yang akan diserap masuk ke dalam aliran darah. Oksigen ni sebenarnya dia masuk oleh paru-paru ni, dia masuk oleh saluran darah, dan darah akan bawa oksigen ni ke seluruh badan. Oksigen ni untuk apa? Oksigen ni semua sel tubuh kita, semua bahagian tubuh kita ni memerlukan oksigen ni. Daripada otak kita sampailah ke hujung kaki memerlukan oksigen. Kalau tak ada oksigen, kita boleh mati, boleh meninggal dunia. Dan pada masa yang sama, bila kita hembus nafas, darah kita, paru-paru ni akan mengeluarkan gas karbon dioksida. Ini bahan kumuh ni, karbon dioksida ni bahan kumuh ya. Okey. Organ yang ketiga. Organ yang ketiga, jom kenali salur darah. Awak pernah luka? Luka tangan ke kaki ke? Bila kita luka jatuh ke, dia keluar darah. Darah ni maksudnya salur darah tu telah pun luka. Ingat kita ada salur darah. Katalah contoh pen ni salur darah dia. Dalam ni ada darah gerak lah. Masuk kepada daripada jantung pam tadi, dia gerak ke salur darah. Contohlah daripada jantung dada ni, darah nak sampai tangan. Dia gerak ke mana? Gerak ke salur darah. Ni, nampak orak ni. Kalau orang kampung, orang Kelantan panggil orak dia. Tengok orak, ada orak warna hijau ke apa ni. Orak besar tangan ni. Ni salur darah ni, salur darah. Kalau bocor ni, luka dia. Dia akan keluar darah ni, pahit-pahit ni. Salur darah tangan. Kalau luka sikit-sikit tu, salur darah kecil sikit. Okey. Jadi, fungsi salur darah apa? Mengangkut darah ke seluruh tubuh. Ini fungsi salur darah kan. Okey. Dan last kali kita akan tengok darah. Jom kenali darah. Darah manusia. Apa fungsi darah?
Darah ni fungsi dia untuk mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh 4 perkara. Proteksi lah darah ni. Proteksi ni dia bawa 4 jenis penumpang. Apa dia? Oksigen, nutrien, air, lepas tu bahan kumuh. Oksigen nak pergi ke seluruh badan, nak pergi atas. Contoh tangan kita ni nak kena guna oksigen. Nak nulis ni kena ada oksigen baru boleh gerak untuk menghasilkan tenaga ni. Jadi darah atas. Okey. Darah atas tangan. Ataupun kita minum air, kita makan ada vitamin, nak cerah mata contoh dia. Kita makan vitamin untuk cerah mata. Okey. Mata kita ni perlukan vitamin contoh untuk sihat, untuk cerah mata ke apa. Jadi makanan masuk dalam perut. Daripada perut tadi, zat makanan tadi nak hantar sampai ke mata ni siapa tu bawa? Darah tu bawa lah. Pam masuk darah gerak sampai ke mata, sampailah vitamin tadi. Okay. Apa tu bahan kumuh? Bahan kumuh ni ke apa? Bahan yang tidak diperlukan oleh badan. Macam ketah. Contoh ketah, cikgu ada ketah ni. Okey, ketah dia. Ketah ni kalau molek lagi boleh guna tak? Boleh guna. Maksudnya dia tidak jadi benda yang tidak diperlukan, tak panggil siapa. Tapi ketah ni katalah ketah ni rosak dah. Kita coting-coting tak boleh guna dah dia. Nak duduk nulis banyak tak boleh guna dah. Jadi kita boleh buai lah. Sebab apa? Sebab sipir pun tak guna dah. Sama dengan dalam tubuh kita ada bahan kumuh. Bahan kumuh ni bahan yang tidak diperlukan. Kena buai. Kalau tak buai dia jadi racun, dia jadi toksik. Jadi tubuh kita jadi sakit kalau tak buai. Contoh-contoh bahan kumuh ke apa? Banyak lah. Contohnya dioksida, garam berlebihan, air berlebihan. Saya sebut berlebihan tu dia. Contoh, badan kita ni perlu air untuk hidup. Tapi kalau banyak air, ia jadi lebih. Jadi tak sihat kalau banyak dah. Kena buai kot. Tubuh kita akan buai lah. Air mana lebih tu. Dia sipir mana jenis. Macam garam, banyak garam. Kena buai. Tak ada banyak lagi lah bahan-bahan kumuh, urea apa semua tu. Bahan tu kalau tak dibuang dia akan jadi beracun dalam tubuh kita, dia jadi kejap boleh mati. Okey. Jadi kita akan tengok sekarang. Okey, proses peredaran darah. Macam mana peredaran darah ini berlaku dalam tubuh kita? Boleh rujuk kutip dah. Yang pertama sekali, kita tengok nombor 1 dulu. Apabila kita tarik nafas, udara yang mengandungi lebih oksigen memasuki paru-paru dan diserap ke dalam aliran darah ni. Masuk dari paru-paru, masuk dari darah. Warna merah ni. Darah lebih oksigen ni. Darah ni gimana? Darah ni akan mengalir ke jantung. Masuk dari jantung dulu. Jantung akan pump. Jantung akan pump keluar daripada jantung ni pergi ke seluruh badan. Daripada hujung kepala sampai hujung kaki terima darah ni. Okey. Lepas tu bila darah ni sampai ke anggota-anggota badan, dia bagilah oksigen kan. Dah tubuh kita nak guna. Bila dia bagi oksigen, secara automatik darah tadi akan bertukar menjadi warna biru pula. Dia label warna biru. Maksudnya apa? Darah tadi kurang dah oksigen. Bila kurang oksigen, dia akan jadi lebih karbon dioksida. Tubuh kita ni akan buai karbon dioksida. Bahan kumuh tadi masuk dari darah, tukar. Oksigen masuk oleh sel, oleh tubuh kita tu. Karbon dioksida daripada tubuh kita tu, bahan kumuh tadi masuk. Dia tukar penumpang. Jadi lebih karbon dioksida warna biru pula. Lepas tu dia gerak dari salur darah. Kembali ke jantung. Lepas tu pergi ke paru-paru balik. Dia ulang balik lah. Okey. Jadi ini yang kita panggil sebagai sistem peredaran darah. Macam mana proses peredaran darah ini berulang setiap kali kita bernafas. Okey, sekali darah oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Lepas tu dia keluar. Contoh, kalau kita berlari dia. Bila kita lari, secara automatik apa berlaku pada pernafasan kita dengan jantung kita? Automatik dia akan jadi laju dia. Kenapa dia jadi laju? Sebab otot kita ni perlu banyak oksigen.
Okey. Pada masa tersebut, oksigen perlu dihantar dengan banyak ke otot-otot. Jadi secara automatik, paru-paru ni, paru-paru tu tempat bekal oksigen ni dia. Tempat penumpang dia nama oksigen, stesen dia mana? Paru-paru. Taksi dia darah mengambil oksigen, masuk dalam darah, bawa pergi. Jadi taksinya pun kena gerak laju juga. Sebab apa? Sebab tubuh kita ni nak pakai banyak oksigen. Jadi gerak laju. Automatik. Dua perkara akan jadi laju. Sistem pernafasan dan kita punya jantung lah akan jadi laju. Okey. Jadi apa kepentingan sistem peredaran darah? Jadi untuk yang pertama sekali, nombor 1, mengangkut oksigen, nutrien, air ke dalam tubuh. Ni taksi dia bawa benda-benda penting lah kan ni, oksigen, nutrien, air. Okey. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida, bahan kumuh lain untuk disingkirkan daripada tubuh. Okey. Jadi ini fungsi kepentingan sistem peredaran darah. Jadi kedua-dua fungsi ini sebenarnya untuk memastikan kita sentiasa sihat. Okey. Jadi cikgu harap awak semua fahamlah apa yang kita bincang pada hari ini. Jadi untuk hari ini saya ada sediakan sedikit latihan. Okey, selepas ini awak boleh rujuk. Saya akan bagi link untuk latihan tersebut dalam WhatsApp. Saya harap semua pelajar boleh menjawablah. Jadi kita akan jumpa lagi pada kelas yang berikutnya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.